Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita bagi pendidikan Islam tingkatan 3, iaitu pada tajuk pembelajaran ke-27, iaitu pada tajuk adab bermusafir. Okey, sebelum kita sambung pembelajaran kita pada adab bermusafir, Ustaz ada sediakan sebuah video berkaitan tentang adab bermusafir. Okey, cuba kita dengar video ni dengan sebaik mungkin. Ya Rasulullah, engkau mengajarkan kepada kami segala perkara yang terkait dengan keseharian dalam kehidupan kami, termasuk dalam bermusafir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa adab yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah seseorang hendaklah memulai dengan safarnya dengan salat 2 rakaat. Dan baginda Rasulullah bila mana bermusafir, lengkap barangan yang akan dibawa, khususnya terkait dengan persiapan untuk kebersihan diri. Gunting, kemudian duhan, minyak rambut, siwak, minyak wangi, cermin, sikat rambut. Dan ini bahagian daripada keperluan asas yang dibawa oleh Nabi ketika bermusafir, termasuk alkohol, yaitu celak. Baginda bila mana bermusafir, diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satu hari ketika Sayyidina Ali bermusafir disediakan kendaraannya atau transportnya naik onta. Ketika kakinya naik di atas tangga untuk menaiki onta, beliau mengucapkan bismillah. Ketika selesai berada di atas ontanya, mengucapkan alhamdulillah. Lalu kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu menyambung kembali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu beliau tersenyum. Setelah membaca doa tadi, akhirnya beliau tersenyum. Orang yang bersama dengan Sayyidina Ali bertanya, kenapa engkau tersenyum? Kata Sayyidina Ali, aku pun menanyakan soal yang sama kepada Nabi ketika membaca doa seperti yang aku baca tadi. Lalu Nabi tersenyum. Aku tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, Tuhanmu merasa takjub bila mana ada seorang hamba yang mengakui bahwasanya tiada sesiapa yang mengampunkan dosa kecuali Allah, maka Allah tersenyum atau Allah gembira dengan pengakuan hamba tadi. Di antara adab ketika seorang bermusafir adalah Nabi memilih hari dalam safarnya, walaupun semua hari baik, tapi kebiasaan akan dipilih hari Isnin ataupun hari Khamis yang menjadi pilihan kepada Nabi SAW. Di dalam riwayat, walaupun sanadnya menjadi pembicaraan di antara ahli hadis. Dan kebiasaan baginda Rasulullah akan bermusafir daripada rumah, dan bila mana kembali daripada safar, beliau akan singgah di masjid untuk melakukan salat 2 rakaat, lalu kembali ke rumahnya. Demikian adab dan akhlak Nabi SAW di dalam bermusafir. Sungguh mulia tunjuk ajarmu ya Rasulullah. Okey, alhamdulillah kita telah dengar satu video berkaitan tentang adab bermusafir. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita bagi bidang akhlak Islamiah, iaitu adab bermusafir, yang mana kita lihat pada buku teks pada muka surat 209. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita. Pembelajaran kita first kali kita kena faham tentang objektif pembelajaran. Okey, kita akan tahu apa tentang maksud bermusafir. Juga kita akan memahami tentang menyenaraikan 3 adab bermusafir, dan kita akan tahu tentang hukum bermusafir. Jadi, dan juga kita akan fahami juga tentang hikmah mengamalkan adab bermusafir, juga latihan pengukuhan pada akhir nanti pembelajaran kita lah. Okey, kita sambung pembelajaran kita. Okey, first kali kita akan tahu tentang maksud bermusafir.
Okey, maksud bermusafir dari sudut bahasa adalah keluar ataupun meninggalkan sesuatu tempat. Okey. Dari sudut istilah pula adalah seorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey, kita kena faham tentang maksud istilah ni dengan sebaik mungkin, iaitu keluar daripada kawasan bermukim. Maksudnya keluar daripada tempat tinggal kita lah, yang mana jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey, 2 marhalah tu macam mana nanti kita akan bahaskan. Okey, kita sambung. Okey, dalil bermusafir. Surah Al-Ankabut ayat ke-20. Okey. Juga surah Ar-Rum ayat ke-42. Qul siru fil ardi fayanzur kaifa bada'ul halqa summa yunsi'ul nas'atal al-akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah mencipta manusia dari permulanya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang mana kalau kita lihat pada ayat ni menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengembara dan melihatlah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lihat pada diri kita juga lihat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, disokong lagi daripada dalil nakli, iaitu dalil daripada ayat Al-Quran. Qul siru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fayanzur kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang terdahulu. Kebanyakan daripada mereka itu adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita boleh lihat pada ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok apa yang terjadi pada orang yang terdahulu sebelum kita, yang mana menjadi panduan kepada hidup kita pada masa akan datang. Dan ingatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lagi kita lihat pada sambung adab bermusafir. Okey, adab bermusafir. Okey, kita lihat pada adab bermusafir. Okey, mungkin ada dengan ustaz punya gambar ni. Okey, adab bermusafir, first sekali kita lihat kat sini, bertujuan dengan tujuan yang baik. Okey, dengan tujuan yang baik. Kita kena pergi bermusafir adalah pada tujuan yang baik, iaitu tujuan kita bukan tujuan yang salah di sisi undang-undang atau di sisi syarak lah. Iaitu, dan juga kita adab bermusafir kita perlu menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya. Maksudnya kita sediakan makan kita, minum kita kalau boleh lah, duit kita. Macam kita lihat tadi daripada video, Rasulullah SAW sediakan keperluannya, hatta celak pun dibawa, berus gigi pun dibawa, iaitu sediakan keperluan kita secukupnya supaya kehidupan kita ataupun masa musafir itu kita dapat lakukan dengan baik lah. Jadi lagi kita lihat pada memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan solat musafir, solat sunat musafir. Yang mana solat sunat musafir ni kita lakukan sebelum memulakan musafir lah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati solat sunat musafir kita. Juga kita kenalah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, supaya tinggalkan tu dalam keadaan baik, bukan tinggalkan tu main tinggal, orang tak tahu kita nak pergi mana. Tak boleh lah macam itu. Kalau boleh
tinggalkan dengan mengucapkan selamat tinggal supaya mereka redha. Juga melantik ketua jika bermusafir melebihi 3 hari. Ni pada zaman dahulu lah. Kalau biasa kalau kita bermusafir, ayah kita lah ketua kita. Jadi kalau boleh, kalau melebihi 3 hari ni ada ketua. Kalau ketua, keputusan tu dapat dibincang bersama-sama. Perjalanan tu lebih sesuai, perjalanan tu lebih teratur sebab ada ketua yang menunjuk jalan. Lebih-lebih lagi kalau ketua tu adalah orang yang berpengalaman. Juga tidak meninggalkan solat fardu, iaitu mematuhi peraturan dan memelihara alam sekitar. Solat fardu tu kita kena lakukan dengan sebaik-baik mungkin, yang mana kita ada kemudahan kepada orang yang musafir, iaitu jamak dan qasar. Okey. Qasar ni hanya pada orang yang musafir sahaja. Jamak ni doktor boleh lakukan kalau ada pembedahan. Contoh ada pembedahan ke apa, doktor boleh lakukan sebab dia menghiburkan empat pada satu waktu. Sebab ada kekangan lah yang dibenarkan oleh syarak. Tapi untuk qasar hanya bagi orang yang bermusafir, yang mana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey. Jadi itulah ada kemudahan kepada kita untuk solat fardu dengan sebaik-baik mungkin. Juga mematuhi peraturan dan memelihara alam sekitar. Sampah jangan nak buang merata-rata. Jadi lagi sambung, disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang musafir seperti Rasulullah SAW lakukan Allah alhamdulillah. Yang mana Rasulullah SAW sentiasa baca. Okey, bagus kan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Jadi bila dah selesai urusan kita, maka kita kembali pada keluarga kita. Cepat-cepatlah pulang. Okey, itulah adab bermusafir. Okey, sambung. Okey, doa bermusafir. Doa ini sebelum berangkat. Subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa untuk kita sebelum nak berjalan. Okey, hukum bermusafir. Okey, hukum bermusafir. Okey, Ustaz ubah sikit. Okey, kat sini. Ini ubah Ustaz kat sini ya. Okey, hukum bermusafir. Hukum bermusafir, first kali wajib bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Okey, bermusafir untuk menunaikan kewajipan ataupun apabila cukup syarat. Contohnya apa? Menuntut ilmu ataupun menunaikan fardu haji. Wajib. Bila cukup syaratnya, menuntut ilmu. Bermusafir untuk menuntut ilmu adalah hukumnya adalah wajib. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sebab ilmu ni penting kepada kita. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak hidup dengan baiklah dalam kehidupan kita. Juga iaitu menunaikan fardu haji. Bila mampu, bila dah ada duitnya, tak ada kekangan, maka bermusafir tu hukumnya adalah wajib kepada seseorang. Maka dia kena lakukanlah bila ada kemampuan. Okey. Juga hukumnya sunat bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Okey. Iaitu contohnya adalah menziarahi Masjid Nabawi di Madinah. Contohnya menziarahi Masjid Nabawi di Madinah. Maksudnya ziarah makam Nabi ataupun ziarah Masjid Nabi. Maka hukumnya adalah sunat. Jika kita lakukan, dapat pahala. Alhamdulillah. Okey, dapat pahala sunat lah. Tambahlah kita punya amalan kita.
sebab kita menziarahi tempat yang mana menjadi satu tempat bersejarah dalam Islam, juga tempat Rasulullah SAW. Juga menziarahi orang sakit, bukan pergi dekat Masjid Nabawi ya. Menziarahi orang sakit juga adalah musafir, yang mana hukumnya adalah sunat. Juga menghubungkan tali silaturahim. Untuk macam orang nak berkahwin, sebelum nak berkahwin tu ada merisik. Merisik ni menghubungkan tali silaturahim, kenal mengenal antara satu sama lain, maka hukumnya adalah musafir sunat. Bila musafir sunat boleh dilakukan. Okey, tak ada masalah. Okey. Juga sambung lagi, iaitu musafir hukumnya harus. Musafir untuk melakukan perkara-perkara yang harus. Contohnya adalah berniaga. Okey, berniaga, kita meniaga sesuatu. Contoh kita duduk dekat Batu Pahat, niaga dekat Seremban. Contoh ada pasar malam ke apa, mungkin kat situ ramai orang, kita bermusafir untuk berniaga, cari duit lebih, maka kita boleh pergi. Juga membeli belah, yang mana ada keperluan perlu kita membeli belah ke sana, maka kita pergi kat sana. Jadi menonton atau menyertai pertandingan ataupun sukan. Contoh nak tengok bola, JDT lawan ataupun Melaka lawan, Perak lawan, maka kita boleh pergi. Yang mana kita pergi tu kena niatnya betul lah. Bukan untuk apa nak bakar-bakar ke apa, nak pecah-pecahkan kerusi ke apa. Hukumnya adalah harus. Perbuatan tu adalah harus bagi kita lakukan. Juga bagi makruh bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia, iaitu bermusafir melakukan perkara sia-sia, iaitu bermusafir tanpa tujuan dan matlamat. Maksudnya bagaimana tak? Mana lah, pusing je kot. Pusing susah hati. Tak boleh lah. Itu adalah perkara, iaitu musafir untuk melakukan perkara sia-sia, berjalan sana sini. Tak boleh. Itu adalah bukan perkara yang sepatutnya. Juga perkara yang haram. Musafir yang haram, iaitu bermusafir untuk melakukan perkara haram, seperti isteri bermusafir tanpa izin suami. Maksudnya keluar tanpa izin suami, ataupun untuk menonton konsert liar, black metal. Tak boleh lah. Itu melanggari prinsip dalam Islam. Okey, boleh faham perkara-perkara ni wajib, sunat, harus, makruh, haram bagi yang kita faham tentang hukum bermusafir. Hukum bermusafir. Latihan pengukuhan. Maka kita dah habislah. Sebelum kita sambung pada hikmah, kita akan lihat pada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan. Tentukan hukum musafir bagi kenyataan di bawah. Ahmad bermusafir ke England kerana mewakili negara bermain bola sepak. Tadi macam Ustaz dia terangkan. Lagi, Abu dan isterinya bermusafir menunaikan haji. Lagi, Aminah bermusafir dengan rakannya tanpa pengetahuan suaminya. Agak-agak bagi Ahmad ni apa hukum dia? Betul, iaitu harus. Seperti saya kata ya, hukumnya harus. Bagi Encik Abu dan isterinya, hukumnya wajib. Juga pada Aminah, hukumnya adalah haram, yang mana dia keluar tanpa izin suaminya. Apa yang salah tu tak apalah. Hikmah mengamalkan adab bermusafir.
Okey, di perjalanan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjalanan kita, juga memberi ketenangan hati kita tenang sebab semua keperluan untuk musafir kita telah sediakan. Musafir tapi baju tak bawa. Tak boleh lah, sebab benda tu keperluan kita. Okay, sebab Nabi pun sediakan sebaik-baik mungkin, jadi kita pun kena buat perkara yang sama. Mendidik jiwa lebih berdisiplin, juga perjalanan menjadi mudah dan lancar. Okey, itu adalah hikmah daripada mengamalkan adab bermusafir. Okey. Okey, latihan kibat. Okey, kita tengok soalan. Okey, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkal 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Okey, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkal 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Huraikan hujah anda, mengapakah umat Islam dituntut memulakan musafir dengan berdoa seperti di atas. Okey, seperti inilah. Okey, sebelum kita jawab soalan kibat, kita kena fahamkan bahawa ada 4 elemen sebelum kita menjawab soalan kibat. First kali isi, huraian lengkap dengan kesimpulan. Okey, 4 elemen ni kita kena jelaskan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, isi kita kena faham, iaitu isi mesti menjawab soalan kita. Okey, soalan kita, mengapakah umat Islam dituntut memulakan musafir dengan berdoa? Kenapa? Mengapakah? Kenapa kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mulakan musafir? Mesti kita jawab. Jawapannya adalah jawapan kepada soalan ini dan merupakan isi, iaitu untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Isi dia adalah untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kamu kena tambahlah ayat tu. Untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka huraian kenapa? Okey, kenapa kita perlu untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, jawapannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berkuasa untuk melindungi, iaitu berkuasa untuk melindungi ataupun memelihara. Okey, memelihara makhluk ni. Okey, itulah berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila tu adalah huraian, maka masuk pada huraian lengkap. Huraian lengkap mesti dibuktikan. Okey, mesti dibuktikan. Macam mana buktikan? Ada 3 perkara. First kali kamu boleh letak bukti, okey, ataupun sebab, bukti atau sebab. Yang kedua kesan, dan ketiga adalah contoh. Okey, contoh. Okey, boleh letak apa yang bersesuaian lah. Okey, sebab apa? Kalau ustaz gunakan sebab lah. Sebab Rasulullah SAW sentiasa berdoa sebelum dia bermusafir. Yang mana contohnya Rasulullah SAW menyebut Alhamdulillah, ataupun Rasulullah SAW sentiasa berdoa. Okey, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memulakan bermusafir. Juga bermusafir kesannya, boleh. Sebab tadi contoh dah ada, kesannya perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita punya perjalanan diberkati dan dipermudahkan dalam urusan. Okey, boleh faham Senang je. Bagi soalan-soalan kibat. Okey, terima kasih. Itu saja pada hari ini.
Okey, harap boleh faham tentang pembelajaran kita pada hari ini, dan harapkan kamu boleh memahami pembelajaran dengan baik. Okey, itu sahaja untuk hari ini, supaya dipermudahkanlah urusan. Okey, Ustaz lupa tadi, 2 mahalah tu bagaimana? Kalau ikut pembahasan ulama, 80 km, dan juga boleh juga iaitu 90 km lah. Kalau kitab yang lama menjelaskan tentang 90 km lah, maksud 2 mahalah. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih semua.